السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita bertemu lagi menyambung bacaan kitab dosa-dosa yang dipandang remeh ataupun dosa-dosa yang dipandang ringan. Dan kita telah sampai pada muka surat 96, mengabaikan hak pekerja. Dosa di antara dosa yang dipandang ringan oleh sebahagian ataupun kebanyakan orang, mengabaikan hak pekerja. Dalam menjalinkan hubungan antara pemilik dan perniagaan dan pekerja, Nabi SAW telah menganjurkan agar disegerakan pemberian hak pekerja. Maknanya disegerakan membayar gaji pekerja, jangan ditangguh dan jangan dikurangkan hak pekerja tadi, ataupun jangan diabaikan. Sebagian orang apabila ada orang bekerja dengan dia, maknanya sekian-sekian hari, dia sengaja tidak mau membayar gaji ataupun upah pekerja tersebut. Kerana alasannya pekerja itu tidak mencukupkan, tidak menggenapkan 30 hari ataupun sebulan bekerja dengannya. Maka dibiarkan begitu saja. Jadi ini merugikan dia sendirilah. Merugikan majikan itu dunia dan juga akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu. Maksudnya berikanlah upah pekerja sebelum peluhnya kering. Dan jadi begitu. Salah maknanya dia siap dia kerja, kita bayar upah. Itu sebenarnya yang diajar oleh Islam. Tetapi kerana kita terikut-ikut dengan perbuatan orang-orang barat ataupun yang bukan daripada Islam, kan, maka jadi macam tu. Sebab kita fikir untuk memudahkan urusan majikan lah. Majikan fikir untuk memudahkan urusan dia. Dia tak fikir untuk bagaimana untuk memudahkan urusan pekerja. Ya. Jadi pekerja ni, kalau bekerja dia memerlukan wang, memerlukan makanan, memerlukan keperluan kehidupan dia. Jadi kalau nak tunggu cukup bulan, maka dia banyak perkara yang dia tergendala, dia terpaksa mencatu. Jadi maknanya ini bercanggahlah dengan ajaran Islam yang sebenar. Sebagai majikan kita perlu mengetahui, majikan yang Muslim lah. Majikan yang Muslim dia perlu ada beza di antara majikan dengan majikan yang kafir. Tak boleh ada persamaan lah. Kerana apa? Muslim dia ada ajaran ataupun dia ada atur cara dia sendiri yang diajar oleh Nabi SAW. Tetapi apabila kita berpaling daripada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka di situ ada unsur penentangan lah, unsur melawan sabda Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah kata, a'tu al-ajira, berikanlah upah pekerja, qabla an yajiffa 'araquhu, sebelum kering peluhnya. Tapi kita hidup dalam sistem yang bukan sistem Islam ni, kita macam tu. Tapi kita boleh berusaha untuk kembali mengikuti sistem Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Dan kerana di situ ada kebaikan di antara kedua-dua pihak, majikan dan pekerja. Jadi majikan pun dia tidak akan menanggung hutang dengan pekerja. Dan yang akhirnya kebanyakan majikan tidak melansaikan hutang dia dengan pekerja. Itu di mana Islam dia begitu adil, begitu menjaga hak majikan dan menjaga hak pekerja. Ya, jadi maknanya alangkah baiknya kalau kita dapat kembali seperti mana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dia kerja terus kita bagi upah. Kan? Tapi tak tahulah, kita ni bergantung dengan bank, dengan apa dan sebagainya. Jadi seolah-olah macam sistem ni macam susah kan. Tapi kalau kita nak buat boleh je. Kan, sebagaimana orang-orang di kampung kan. Sistem ni masih dilaksanakan di kampung-kampung lah. Kita kata macam orang yang bekerja di kebun-kebun, di ladang kan. Habis dia kerja maka majikan terus bayar. Macam orang kerja misi rumput kan. Di sini pun kita kata kalau orang kerja misi rumput dekat depan rumah kita, habis kerja, siap kerja, kita bagi upah dia sebagaimana yang telah disetujui di antara kita dan dia. Tanpa kita mengurangkan hak dia.
dia bayar terus upah dia. Itu sistem yang Islami sebenarnya. Dan memang dilaksanakan sistem ini pada segala kita panggil sudut pekerjaan lah. Takkanlah pekerjaan bentuk ofis, pejabat ke apa ke. Kerana itulah dia ajaran Rasulullah SAW. Kalau sesiapa boleh datangkan ajaran Rasulullah yang sebaliknya daripada apa yang diberitahu di sini, maka kita laksanakan. Ya, jadi di sini fi'il amar dilala 'ala al-wujub. Kan fi'il amar menunjukkan kepada wajib sehingga ada dalil yang datang mengubah daripada wajib kepada sunat ataupun harus. Jadi begitu. Ini perlu kita perhatikan baliklah kalau ni kan. Jadi kita sebagai orang yang belajar sunnah nak ikut ajaran Nabi SAW, itulah dia ajaran Nabi SAW. Di manakah ajaran yang lebih baik pada ajaran Nabi SAW? Jadi kalau kita masih lagi ada dalam hati kita rasa macam ini tak sesuai lah sekarang. Jadi di situ berbentuk ada bentuk tuhmahan lah terhadap Rasulullah SAW. Tuhmahan terhadap baginda bahawa baginda bercakap benda yang tidak realiti lah untuk kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Padahal ajaran Nabi SAW itu benda yang mana diperlukan untuk sepanjang zaman. Yang mana apabila mereka berpegang dengannya, maka kehidupan mereka akan bahagia dan lapang, kan? Mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Itu yang sepatutnya berlaku lah. Salah satu bentuk kezaliman yang berlaku di kalangan umat Islam ialah tidak memberikan hak-hak para pegawai, pekerja, karyawan ataupun buruh mengikut apa yang sepatutnya. Bentuk kezaliman itu berbagai-bagai. Di antaranya yang pertamanya sama sekali tidak pernah memberikan hak pekerja dalam masa yang sama pekerja tidak mampu membuktikannya. Dalam keadaan ini walaupun pekerja kehilangan haknya di dunia, tapi hak itu tidaklah hilang di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Dia orang yang jadi majikan ni berat sebenarnya. Ya. Dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun setengah sen yang dimakan daripada hak pekerja. Begitu juga pekerja dia akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap dia yang bekerja tadi, mungkin mencuri tulang, menipu majikan dia dan sebagainya yang boleh mendatangkan kerugian pada pihak majikan. Masing-masing akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan hak masing-masing secara sempurna dan tidak akan dizalimi walaupun sebesar zarah, kan, kepada antara majikan dan pekerja. Tengok. Walaupun majikan hilang hak di dunia, tapi hak itu tidak hilang di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Orang yang melakukan kezaliman dengan memakan harta orang lain kelak dia ambil segala kebaikannya yang pernah dilakukannya lalu diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika kebaikannya telah habis, dosa kezaliman orang yang dizalimi itu diberikan kepadanya lalu dia dicampakkan ke neraka. Wal'iyadzubillah. Ini bahaya kan? Jadi begitu. Kalau kita mengupah orang pekerja, maknanya kita berhati-hatilah. Yang kedua, mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Termasuklah dalam tidak menunaikan hak pekerja, mengurangkan bayaran gaji dia dan sebagainya. Kan? Ini juga kezaliman. Celaka besar kata Allah Taala. Kejadian ini banyak berlaku terhadap pekerja yang datang daripada pedalaman. Pada mula perjanjian mereka telah sepakat dengan jumlah gaji tertentu. Tetapi setelah pekerja terikat dengan kontrak dan mula bekerja, pemilik syarikat akan mengubah beberapa isi perjanjian lalu mengurangi atau memotong gaji pekerja dengan berbagai alasan. Maknanya mereka tanggunglah di akhirat nanti kalau di dunia mereka terlepas. Ini akan ditanggunglah. Kan? Kalau orang Muslim tu dia kena juga orang kafir lagi lah. Letak dalam neraka Jahanam, maka bertimbul-timbullah dosanya. Begitu. Dalam masa yang sama pekerja itu pula tidak boleh berganjak dari tempat kerja itu kerana menghadapi tekanan. Ada kemungkinan kehilangan pekerjaan dan upah yang tidak setimpal itu. Kadang-kadang pekerja tidak mampu membuktikan hak yang patut diterimanya. Akhirnya pekerja hanya boleh mengadu masalahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beratlah. Kan? Berat. Jika pemilik syarikat itu seorang Muslim, sedangkan pekerja seorang kafir, kezaliman yang dilakukan itu termasuk usaha menghalang manusia daripada jalan Allah. Natijahnya dia terpaksa menanggung dosa orang itu. Yang ketiga,
memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja tetapi hanya membayar gaji pokok dan tidak mengira pekerjaan tambahan dan overtime dilakukan. Ini juga dosa. Yang keempat, melewat-lewatkan pembayaran gaji hingga kadang-kala membayar gaji setelah pekerja berusaha keras. Menuntut haknya sama ada melalui cara membuat aduan, tuntutan dan sebagainya. Dia buat lambat-lambat, tak nak bayar gaji. Dan bila dituntut barulah dia bayar. Orang ni juga akan menanggung dosa lah. Dan dosa dia bukan dosa kecil lah, dosa besar kan. Dosa menzalimi orang lain. Begitu. Melewat-lewat akan membayar gaji pekerja tadi. Jadi itulah macam kita kata realiti yang berlaku di akhir zaman ni, zaman kita ni lah. Sekarang ni kan, pekerja dia terpaksa menunggu cukup sebulan penuh baru dia mendapat gaji. Ya kan? Ataupun dia kena tunggu sebulan lebih baru dia akan dapat gaji. Jadi maknanya ini satu kesilapan lah yang perlu diperbetulkan. Terutamanya kita orang-orang yang belajar sunnah ni kan, dah tahu sunnah Nabi SAW ni macam tu. Perlu kita bayar gaji. Kan? Maksudnya kita bayar bila dah habis kerja kita bayar gaji tersebut terus. Yang tanpa kita menangguh-nangguhkan hingga ke hujung bulan ataupun selepas bulan tersebut. Begitu. Ada kemungkinan pemilik syarikat sengaja menunda-nunda pembayaran sehingga para pekerja bosan lalu tidak mengambil peduli lagi haknya, apatah lagi menuntutnya. Ini juga berlaku kan? Ini juga berlaku. Ada kemungkinan juga dalam masa gaji tertangguh, pemilik syarikat menggunakan wang pekerja dan tidak mustahil dia membuangkan rolling wang tersebut sedangkan ketika para pekerja merana kerana tidak dapat membeli kelengkapan harian. Mengirim nafkah kepada keluarga dan anak-anak yang sangat memerlukan. Padahal demi mereka lah para pekerja sanggup membanting tulang jauh di negeri orang. Celaka besarlah orang yang zalim itu. Pada hari kiamat kelak mereka akan mendapat siksaan yang amat pedih daripada Allah. Dalam riwayat Abu Dawud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah telah berfirman, Salasun, kata Allah. Ini hadis kursi. Hadis kursi. Kata Allah Ta'ala, Salasun ana khasmuhum yawmal qiyamah. Ada 3 jenis orang ni. Yang aku ni adalah musuh mereka pada hari kiamat. Kan? Aku adalah pendakwa mereka pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun a'ta bi thumma ghadara. Seseorang yang memberi kan kerana aku, denganku ataupun dengan menyebut nama aku, kemudian dia mengkhianati. Kan? A'ta, memberi dengan nama aku lalu melakukan pengkhianatan. Baik. Dia beri tapi dia mungkin dia menipu, kan? Dia dia mendakwa sesuatu yang bukan miliknya dan sebagainya. Dia kata ini saya punya demi Allah umpamanya. Kan dia bersumpah dengan Allah bahawa dia bagi tu hak dia dan sebagainya. Maka orang ni musuh Tuhan lah pada hari kiamat. Yang pertama, lelaki yang keduanya lelaki yang menjual orang merdeka. Dia jual orang merdeka, dia culik orang, dia jual orang. Sampai hari ni berlaku kan penjualan pada pemerdagangan manusia. Kan? Tangkap culik ke orang kaum wanita atau kanak-kanak, perempuan dan sebagainya, berculik sini, berjual di sebelah Thailand dan sebagainya. Dan mereka ni juga musuh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah akan dakwa mereka. Memakan hasil jualan dan lelaki yang memberi upah. Ini yang ketiganya, lelaki yang memberi upah kepada orang untuk bekerja sedangkan pekerja memenuhi haknya tapi dia tidak memberikan upahnya. Orang ni juga akan menanggung dosa. Kan? Begitu. Yang sebenarnya tidak adil terhadap anak-anak. Ini juga berlaku lah. Ini semua dosa-dosa yang dipandang remeh oleh kebanyakan orang. Antara ibu bapa ada yang sengaja memberikan layanan istimewa kepada setengah anaknya. Anak kesayangannya itu diberikan dengan pelbagai pemberian sedangkan yang lain tidak dilakukan sedemikian. Menurut pandangan paling kuat, perbuatan seperti itu hukumnya haram. Jika tidak ada alasan yang munasabah, umpamanya anak itu sememangnya termasuk kategori anak-anak istimewa atau memang menghadapi masalah seperti anak-anak yang menghadapi penyakit kronik, dibebani hutang sehingga tidak mampu membayar atau masih belum mendapat pekerjaan, memiliki ahli bilangan keluarga yang besar, sedang menuntut ilmu atau kerana dia sedang menghafal Al-Quran dan perlu diberikan hadiah sebagai galakan oleh si bapa. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Baz rahimahullah.
Sekiranya si bapa memberi anaknya sesuatu dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak, dia hendaklah berniat. Jika anaknya yang lain juga berada dalam keadaan yang sama, dia patut menghulurkan bantuan. Dalilnya secara umum sebagaimana firman Allah Ta'ala, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Hendaklah kamu semua berlaku adil kerana ia lebih dekat dengan ketakwaan. Kemudian mengenai dalil yang memerintahkan berlaku adil terhadap anak-anak secara khusus, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kata Nu'man, anna abahu ata bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman faqala akull waladika nahalta mithlahu qala la qala farji'hu. Kata Nu'man bahawa ayahnya yang Bashir bawa dia pergi jumpa Rasulullah SAW, maka ayah dia kata kepada Rasulullah, sesungguhnya saya telah berikan pemberian kepada anak saya ini seorang hamba, gulam, hamba lelaki lah. Saya bagi dekat anak saya ini seorang hamba lelaki. Kata Nabi SAW, adakah semua anak-anak engkau berikan sepertinya sama? Dia kata tidak. Maka kata Nabi SAW, farji'hu, maka ambil balik pemberian kamu itu. Nabi kata ambil balik pemberian itu, jangan bagi. Kalau tidak nak bagi semua sekali, jangan bagi pada dia seorang saja. Itu maksudnya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Naklah kamu semua bertakwa kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu semua secara sama. Jangan terlebihkan anak ni di atas anak yang lain. Yang ada sebahagian bapa kan, anak dia sendiri, tetapi dia kerana dia tidak menjaga anak tersebut, ataupun dia lahir dia bagi anak tu pada saudara dia, pada kakak dia, kepada abang dia, anak tersebut anak dia. Jadi bila anak dia dipelihara oleh orang lain, kan, maknanya hubungan kasih sayang tu dia mana tidak akrab lah, tidak akrab macam mana anak peliharaan dia sendiri. Maka dia tak ambil peduli tentang anak dia yang dijaga oleh orang lain tadi. Sedangkan itu juga anaknya, maka ini juga satu kesalahan. Walaupun dia tidak meliharanya bahkan, tetapi itu juga adalah anaknya. Ini berlaku di kalangan masyarakat kita berlaku macam ni. Kan mak tadi, kerana anak dia dipelihara oleh orang lain, dia tidak ada berapa sangatlah kasih sayang daripada anak yang dijaga oleh orang lain tadi. Kan? Dia lebih sayang pada anak yang bersama dengan dia tadi. Padahal budak tu pun anak dia juga. Darah daging dia. Tapi dia tidak memberi kepedulian lah, maksudnya tak ambil peduli. Ini juga satu kesilapan yang berlaku di kalangan masyarakat kita yang kita lihat lah. Fenomena yang kita lihat di kalangan masyarakat kita ini berlaku macam ni. Baik. Dalam riwayat lain pula ada menyebut fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jurin atau ala jawrin. Ya, ala jawrin. Maksudnya jika begitu perbuatan kamu, jangan jadikan aku sebagai saksi kerana aku tidak akan memberi persaksian di atas barang kezaliman. Menurut Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, anak lelaki berhak mendapat 2 kali ganda harta pusaka berbanding anak perempuan, sebagaimana termaktub di dalam syariat pembahagian harta pusaka. Jadi kalau pemberian tu, maknanya pemberian kalau sebagian ulama kata dia kena bagi macam ikut faraid. Hibah pun kalau nak hibah kena ikut faraid juga. Ya? Dia berhak dapat 2 kali yang lelaki itu daripada perempuan. Baik, apabila diperhatikan pada setengah keluarga terdapat ibu bapa yang tidak takutkan Allah kerana memilih kasih terhadap anak-anak dengan memberi layanan istimewa terhadap sebahagian anak-anaknya. Perbuatan itu membuatkan anak-anak merasa cemburu, menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka. Ya? Sesetengah bapa memberi layanan istimewa kepada salah seorang anaknya, mungkin disebabkan memiliki raut wajah yang mirip kepada keluarga sebelah ayahnya, sedangkan anak-anak yang lain dia anak tirikan kerana lebih menyerupai raut wajah keluarga sebelah isterinya. Ada juga yang mempunyai memberi keistimewaan kepada anak-anak daripada salah seorang isterinya jika berpoligami, sedangkan anak-anak isterinya yang lain kurang mendapat perhatian. Ini juga bahayalah. Contoh paling mudah seperti memasukkan anak-anak salah seorang isteri yang disayangi ke
ke sekolah-sekolah yang disukai, manakala anak-anak yang lain tidak dilakukan sedemikian. Padahal kesan daripada perbuatan itu kelak akan mendatangkan keburukan pada dirinya. Ini kerana terbukti bahawa anak-anak yang diabaikan tidak akan membalas jasa baik orang tuanya. Ini berlaku kan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yasurruka an yakunu ilaika fil bara'i sawa'un." Kan? Alaysa yasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'un? Bukankah engkau senang, engkau berasa senang sekiranya anak-anak sama-sama berbuat baik kepada engkau? Kan? Jadi semua anak buat baik kepada kita, kita suka tak? Suka. Tapi kenapa kita berbuat baik kepada sebahagian dan kepada sebahagian lagi kita tidak berbuat kebaikan? Jadi begitu. Jadi kita sebagai bapa yang ada anak-anak tadi, maknanya kita kena ambil peka lah. Perkara yang macam ni kena peka. Kan? Supaya apa? Supaya kita ni tidak termasuk di kalangan orang yang menzalimi. Kan? Orang yang menzalimi lah. Kerana kezaliman itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-36 pula. Di antara dosa-dosa yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia adalah meminta-minta. Suka ni namanya perangai minta-minta ni kan. Perlulah kita menjauhilah perangai tadi. Menurut Sahal bin Hanzalah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam." فقالوا يا رسول الله وما الغنى الذي لا يتنبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه ويعشيه. Ya. Baik, kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta sedangkan di sisinya ada kecukupan. Dia cukup dah tapi dia minta-minta lagi. Dia minta bantuan zakat, dia minta jabatan kebajikan masyarakat, sedangkan dia ada kemampuan. Dia ada kebun sawit, dia ada apa lagi, sesuatu yang boleh digunakan untuk melaksanakan atau melanjutkan kehidupan dalam keadaan dia akan cukup, maksudnya cukup. Ya, dia ada kecukupan, dia minta lagi zakat. Minta lagi zakat, minta lagi daripada jabatan kebajikan masyarakat. Padahal dia dah cukup dah. Orang yang macam ni, kata Nabi SAW, فَإِنَّ مَا يَسْتَكْسِرُ, kerana sungguh hanya sahaja dia telah memperbanyakkan daripada api neraka Jahannam lah. Jamrah ni, maksudnya jamrah ni bahan bakaran api neraka Jahannam, batu tu. Kan? Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, apakah dia kekayaan itu? Wa mal ghina alladhi, apakah dia kekayaan yang kita ni tak perlu meminta lagi? Kata Nabi SAW, sekadar cukup makan siang dan malamnya. Kita ada makanan untuk siang hari ni, kita ada makanan untuk malam hari ni, cukup. Kita dah kaya. Nak minta apa lagi? Gitu. Minta lebih daripada kecukupan. Mereka lah orang-orang yang sedang melangsungkan pelajaran apa semua kan, memerlukan bantuan zakat, Baitul Mal. Itu lain cerita. Kan, bantuan untuk anak-anak tadi kan, keperluan dia. Dia sebagai dia tak mampu untuk memberi untuk anak-anak dia, maka dia usaha untuk anak dia, minta bantuan Baitul Mal untuk kelangsungan pelajaran anak-anak dia. Itu tak ada masalah apa, insya-Allah. Baitul Mal tadi kan. Memang ada bahagian untuk pelajar-pelajar tadi kan, dalam menyambung pelajaran mereka daripada Baitul Mal. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man sa'ala walahu ma yughnihi, ja'at yaumal qiyamati khadushan atau kadushan fi wajhi." Sesiapa yang meminta-minta sedangkan dia masih berkemampuan, pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah dipenuhi cakaran dan kesan garu. Maknanya kan, dia ada kemampuan tapi dia minta-minta. Wajah dia penuh bercakar, luka tadi kan, dan kesan garu tadi. Ini dosa lah. Meminta-minta kerana sudah ada, bukan mencuri pun, minta. Tapi dah cukup, dah ada. Maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Maka di akhirat dia muka dia penuh dengan cakaran. Begitu. Menurut Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Man sa'ala an-nasa amwalahum", barang siapa yang meminta kepada manusia harta benda mereka, takatsuran, dia minta kenapa nak bagi banyak.
apa yang ada dekat dia. Padahal cukup dah apa yang ada. Fa inna ma yas'alu jamran. Hanya saja yang dia minta itu adalah bara api neraka lah. Falyastaqilla aw liyastakthir. Maka minta banyaklah atau maknanya kurangkanlah bara api neraka tadi. Bolehlah nak banyak bara api neraka, maka mintalah banyak. Kan? Ataupun kurangkanlah bara api neraka tadi. Dengan tidak meminta. Boleh minta, boleh kuranglah. Begitu. Ada antara pengemis yang berderet-deret menunggu di depan pintu masjid. Ni kalau kita tengok di Masjidil Haram kan. Ini berlakulah. Mereka sengaja menghentikan amalan berzikir yang sedang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ketika menuju pulang. Atau datang ke masjid dengan ratapan yang dibuat-buat. Kan? Setengah golongan pula menggunakan pelbagai cara sambil membawa dokumen surat palsu serta tabung sumbangan. Ini biasa orang Pakistan dia buat kerja ni. Orang Pakistan. Kita kenal orang Pakistan ni. Kan? Ada orang belah Thailand mari kan. Di tempat kita ni. Orang Melayu kita pun ada juga yang buat kerja ni. Buat surat palsu sekolah, sumbangan sekolah sana sekolah sini kan. Itu. Jadi kalau di Mekah sana lah, di Mekah sana kita tengok kan ramai yang buat kerja menipu ni. Ada juga orang Pakistan datang beritahu dia datang, dia duit hilang, apa tiket nak balik tak ada dan sebagainya. Kan perlukan makanan apa semua tadi kan, buat muka sedih dan menangis dan sebagainya. Padahal dia ni orang scammer lah. Scammer. Kan? Mana orang di Mekah sana ramai, berjuta-juta orang. Jadi kalau dapat satu hari, kalau takkan dapat satu hari seorang kot. Kan? Takkan dapat 10 orang. Kalau dia rajin sikit, dia dapat 200-300 orang sehari. Kan? Kalau seorang bagi 10 rial, kan? Kalau 300 orang, tu dia. Tak 3,000 rial dia dapat satu hari. Itu satu hari. Kan? Jadi maknanya di Mekah sana pun ada orang jahat juga. Pencuri pun ada juga. Berhati-hati kalau kita pergi ke sana, jaga harta kita, wang ringgit kita, baik duit kita jaga betul-betul. Kerana penjenayah ni di mana-mana ada, penjahat ni mana-mana ada. Syaitan ni, manusia jin ni mana-mana ada. Kan? Kita mendengar pada sahabat-sahabat kita yang kena seluk saku. Ya, penyeluk saku kan. Hatta saya sendiri pun pernah dengan kawan saya. Kan, ketika kita berada di Mina, ketika bermalam di Mina, mana di Mina sebelum besok tu kita nak daripada Mina kita nak pergi Arafah lah pagi esok tu. Jadi kita duduk di situ kan, duduk di kos kita, maknanya kita tak ikut kemah ni lah. Kemah Haji Malaysia kita buat sendiri. Jadi kita tidur malam dikelilingi oleh orang-orang daripada Pakistan lah. Orang daripada Pakistan. Jadi tidur malam. Jadi bila kita tidur nyenyak apa semua, bila kita dah jaga pagi, wallet dah hilang. Dalam wallet tu ada 600 rial macam tu lah kawan saya punya. Hilang. Jadi mana tentulah duit tu telah dicuri tadi. Dan mereka yang tidur dekat kita pun dah tak ada lah. Dah hilang lah. Tengok kan. Mereka datang ke Mekah semata-mata niat untuk mencuri. Betapa besar dosanya. Okay? Di tempat yang begitu kita buat pahala, buat ibadat pahala berganda. Kalau buat dosa pun macam tu jugalah. Dosa berganda. Tambah mencuri pula kan. Menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Orang nak guna duit, nak makan, nak minum semua tadi kan. Tak ada duit. Jadi begitu. Ini berlaku. Jadi cerita orang minta bukan mencuri kan. Minta. Masalah nasa, barang siapa yang minta kepada manusia hanya untuk membanyak-banyakkan harta dia. Gitu. Kemudian kita ada di antara pengemis yang berderet menunggu di depan pintu masjid. Kita baca tadi kan. Maksud dia bawa dokumen palsu, surat palsu, tabung sumbangan. Ketika menghadapi mangsanya dia akan cuba mereka ceritalah. Sehingga berjaya mengaburi mangsa dan memperolehi habuan. Ini berlaku kan. Jadi hati-hatilah kita semua kan. Kita bukan niat kita bagus, kita nak menderma, nak sedekah dan sebagainya kan. Jadi kalau kita bagi maknanya seorang tu yang lain semua akan serbu ikut kita. Kan dia akan kejar kita sampai ke mana kita lari tadi. Dia kejar macam tu sekali. Jadi mana bukan tak boleh bagi, kita nak bagi ramai lagi lah. Kita kalau kita nak bagi di negara kita pun berlambak-lambak orang miskin dan sebagainya kan. Boleh kita bagi. Gitu. Bagi setengah keluarga, mengemis sudah menjadi satu pekerjaan bagi mereka. Mengemis ni satu pekerjaan, minta-minta. Kan? Di sini pun saya pernah jumpa orang tu, dia tunjuk kad dia ni, maknanya dia daripada orang ni lah, Chinese lah maksud dia. Dia tadi Chinese Muslim kan. Dia tunjuk kad
kad Jabatan Agama bahawa dia dah masuk Islam. Tapi dia duduk jaga kad tu lah. Hari-hari pada masa tunggu dekat Icon Safe tu, minta duit orang. Orang lalu minta kan. Jadi sembahyangnya tidak. Kalau orang azan kat masjid tepi tu, dia tak masuk solat pun. Kalau kita bagi salam, tak pandai jawab salam pun. Salam pun tak pandai jawab. Macam mana Muslim? Macam mana ni kan? Tak tahulah. Takut dia gunakan kad dia masuk Islam tu hanya semata-mata untuk ambil peluang. Kita jumpa dia di sini, jumpa dia di mana tempat, jumpa dia. Kejut kita tengok, dia ni juga orang yang sama, minta di sana, minta di sini kan. Dia jadi satu pekerjaan pula bagi dia. Mereka membahagikan tugas-tugas mengemis dia antara ahli keluarga pada beberapa buah masjid. Apabila tiba waktu berkumpul, mereka akan mengira bersama-sama hasil sumbangan yang dihulurkan. Mereka sanggup menjelajahi setiap masjid. Padahal kebanyakan mereka itu memang berkemampuan dan hanya Allah yang lebih mengetahui kedudukan mereka. Setelah mereka mati, barulah hasil warisan mereka itu terbongkar. Rupanya mereka ni orang kaya. Ada duit ratus-ratus ribu. Kan? Kenapa? Hasil daripada meminta-minta tadi kan. Sedangkan masih ramai orang yang memerlukan bantuan. Tetapi kebanyakan orang ramai yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya menyangka golongan ini seperti orang yang berkemampuan. Ini kerana mereka tidak meminta-minta walaupun mereka amat memerlukan ketika itu. Ada di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang miskin, susah kan. Tapi dia ada maruah, ada harga diri. Dia tak meminta-minta. Dia akan berusaha bekerja macam-macam kerja dia buat kan. Dia akan buat kerja macam-macam yang halal tadi untuk datangkan hasil. Kan? Hasil yang untuk digunakan untuk menyara keluarga dia. Begitu. Tapi orang kaya macam ni dia tak akan nampak benda-benda macam ni, kesusahan. Orang yang tidak meminta-minta ni kan. Jadi kenapa? Kerana mereka ada maruah. Mereka ada harga diri. Dia tahu bahawa meminta-minta tu satu keburukan, kehinaan. Maka mereka tidak meminta-minta. Jadi mana yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka mereka ni orang-orang kaya. Kerana mereka ni tidak meminta-minta kan. Begitu. Utamanya kita menghadapi musim PKP yang baru ni begitu kritikal kan. Kehidupan kita apa semua. Ada sahabat-sahabat kita yang makan tak cukup dan sebagainya kan. Jadi begitu. Jadi apa-apa tak meminta-minta juga. Mereka akan berusaha sendiri mencari dan sebagainya. Tapi yang faham mereka akan faham. Begitu yang tak faham macam biasalah. Itu dia. Jadi mereka tidak meminta-minta walaupun mereka amat memerlukan ketika itu. Tak minta ke orang. Mereka hanya tadah tangan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka Allah akan datangkan jalan-jalan yang tertentu untuk mereka dapatkan rezeki yang halal tadi. Kemudian yang ke-37, niat tidak mau membayar hutang. Ini masalah juga orang-orang kita ni kan. Terutamanya bangsa Melayu kita ni berhutang dia memang niat tak nak bayar. Mungkin ada di antara kita yang belajar juga macam tu perangai kita. Kena cepat-cepat bertaubat. Dan ubah sikap dan perangai kita kalau kita ada hutang dengan kawan-kawan kita. Cepatlah bayar hutang. Jangan menangguh-nangguhkan hutang. Kita ada kemampuan. Walaupun kawan kita kata kamu bayar RM50 pun tak apa sebulan. Kamu bayar RM5 pun tak apa sebulan. Padahal dia hutang beribu. Dan dia ada kemampuan untuk bayar hutang tapi dia tak nak bayar. Ini perangai orang kita kebanyakan. Dan kita melihat orang-orang tadi. Ya? Jangan kita jadi perangai yang macam tu. Kalau ada perangai macam tu di kalangan kita, cepat-cepat buang sebelum kita ni mati lah. Kan? Dia bahaya, dosa. Ya? Tangguh-tangguh. Nabi kata matlul ghaniyi zulmun. Melambat-lambatkan membayar hutang. Sedangkan kita itu mampu untuk bayar hutang, maka itu satu kezaliman. Zalim ni apa? Zalim ni dosa lah. Bukan dosa kecil, dosa besar lah. Begitu. Baik. Ni ingatlah kita ni kalau yang kita ni jenis berhutang kan. Dan jangan jadikan kita ni orang yang suka buat hutang lah. Tabiat berhutang ni kita kalau boleh kita berhentilah. Melainkan pada perkara yang kita terpaksa melakukannya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala amat mementingkan hak-hak yang perlu diberikan kepada seorang hamba. Seseorang boleh melepaskan diri daripada menunaikan hak Allah hanya dengan bertaubat kepadanya. Berbeza dengan hak manusia. Ya. Hak-hak berkait dengan manusia yang belum ditunaikan pasti akan diadili di hadapan Allah kelak. Pada hari hutang piutang tidak lagi dibayar dengan wang ringgit. Tetapi dibayar dengan dosa atau pahala.
Mengenai kaitan sesama manusia, Allah telah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu tunaikan amanah-amanah itu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi kita ni pegang amanah, kita kena jalankan amanah sebaik mungkin. Nasallallahu at-taufiq wal afiyah. Kita minta Allah Taala beri kepada kita taufik dan dorongannya untuk melaksanakan segala amanah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bahu kita lah. Antara masalah yang banyak berlaku di kalangan masyarakat ialah hutang yang tertangguh dan tidak dibayar. Ini banyak berlaku di kalangan masyarakat. Bukan masyarakat Melayu saja, masyarakat Arab pun macam tu juga. Sebab Syekh yang menulis buku ni orang Arab. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid ni kan, dia ni orang Arab. Jadi diceritakan ni dalam konteks orang Arab jugalah, ataupun orang selain daripada orang Arab lah, begitu. Terbukti bahawa sesetengah orang yang berhutang tidak kerana terlalu mendesak, tetapi hanya untuk memenuhi cita rasa atau berlumba-lumba dengan jiran tetangga dia. Ini pun ada juga perangai di kalangan orang kita ni kan. Dia tengok jiran dia dah mula renovate rumah, dia pun rasa, alah, kita bila lagi nak renovate rumah kita kena buat jugalah. Ya. Dia tengok jiran dia tukar kereta baru. Dia jiran dah tukar kereta baru, kita bila nak tukar kereta baru lagi. Ya kan? Dia tengok jiran dia dah beli motor lain, motor baru, dia pun nak beli motor lagi. Betul, tengok jiran dia pakai kereta yang kita kata kereta yang canggih, yang bernilai tinggi, harga tinggi ni, dia pun nak tukar kereta yang lebih mahal lagi. Nak berlumba-lumba dengan jiran dia. Ini berlaku. Ini terdapat di kalangan masyarakat kita yang macam ni. Dan saya pernah jumpa satu orang teringatlah di kedai tayar, tukar tayar kereta. Kan? Dia ni tak tahulah, tapi kereta jenis kereta besar atau mahal ni lah. Kereta mahal ni, Mercedes lah. Ya kan? Jadi saya tengok dia nak duk cari-cari, tengok rim kereta. Maka dia pun tengok harga, cari rim yang cantik, yang mahal-mahal kan. Padahal saya tengok kereta dia cantik lagi, rim tayar kereta dia cantik lagi lah. Saya pun tanya, berapa bang? Rim kata abang bengkok ke? Nak tukar baru ni. Dia kata kepala saya yang bengkok. Dia kata kepala saya yang bengkok. Mana saya dah tak suka tengok lah rim ni. Saya nak pakai rim yang lain pula lah. Duit banyak kan. Mungkin duit dia tak nak kira dah banyak sangat. Duit dia tak tahu nak buat apa dah. Padahal banyak benda dia boleh buat pun untuk mendatangkan pahala pada dia. Tapi dia tak tahu nak buat sebab tak ada taufik daripada Allah Ta'ala. Maka dia membazir begitu sajalah. Kan, untuk keseronokan nafsu dia. Padahal benda tu elok boleh pakai, bukan merosak-rosak apa pun. Begitu. Mungkin kereta tu membayar tak habis lagi, kita pun tak tahulah hidup dia macam mana kan. Tapi pembaziran itu kan. Baik, umpamanya berlumba-lumba membeli kereta model terbaru. Ada sebagian orang pula kan, dia punya pekerjaan bukan kerja yang ni biasa-biasa ni kan. Kerja yang bergaji dia mungkin 100,000 ke atas sebulan semua kan. Dia juga minat untuk kumpulkan model-model kereta. Ada juga orang jenis tu. Di rumah dia ni penuh dengan kereta. Macam-macam kereta. Kan? Kereta aja keluar kereta baru aja dia pun beli. Gitu. Ini pembaziran. Kan? Hobi yang tak patut ada. Sebab benda tu benda keperluan. Bukan benda yang perlu kita buat hobi. Umpamanya berlumba-lumba membeli kereta model terbaru. Tengok kawan dia beli kereta baru, dia nak beli kereta yang baru lagi. Cari, buka, cari kereta baru. Kemudian perkakas rumah dan berbagai kesenangan lain yang bersifat duniawi atau fana yang tidak kekal. Semua tu akan mereput, semua tu akan berkarat, semua tu akan berkulat. Kan? Rumah kita, dinding rumah kita buat. Satu masa dia akan berkulat juga. Satu masa dia akan roboh juga. Rumah tadi. Begitu juga kenderaan yang kita beli. Kenderaan yang mahal, yang cantik kita beli kan. Satu masa dia akan memburuk. Dia akan jadi berkulat, dia akan jadi berkarat kan. Macam tu. Dia akan berubah sifat dia. Dunia. Begitulah kita juga. Kita akan semakin jadi tua dan akhirnya tidak berguna. Kita ni macam tu. Kan? Dan mungkin sebagian menyusahkan orang yang hidup pula.
Nak jaga kita, nak salin pampers dan sebagainya. Nasallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Gitu. Jadi kita kena ingat hakikat kehidupan kita ni macam tu. Bagaimana akhirnya kehidupan kita nanti. Kita kena fikir jugalah. Jangan duk seronok fikir kan. Jangan fikir seronok ya. Segala yang kita miliki ni kita akan tinggalkan. Sebelum kita tinggalkan, kita hantar dulu ke akhirat. Itu yang sepatutnya. Tapi itulah dia tabiat manusia, dia hantar sikit, dia nak tinggal banyak. Di dunia dia nak hantar ke akhirat sikit je. Tapi dia nak guna, dia nak tinggal di dunia ni banyak. Dan yang tinggal itu dihabiskan oleh para waris saja. Waris yang menghabiskan harta benda yang dia tinggalkan. Duit dia yang jutaan ringgit tadi kan. Rumah yang besar, kereta dia yang banyak tadi. Siapa yang akan guna? Warisnya. Gitu. Dia apa dia bawa? 3 helai kain kapan kan, dan lubang lahat muat yang memuat hanya tubuh dia sajalah. Gitu. Sebahagian lain pula tanpa segan silu membeli barangan menggunakan kredit yang tidak terlepas dari syubhat dan perkara haram. Kad kredit kadang-kadang kad kredit nama apa? Islamik kan, nama Islamik kan, kad yang Islamik. Jadi bila kita tak guna, kita bayar lambat, dia kena juga. Kan kena bayar juga. Penalti dia apa benda kena bayar juga. Kan benda riba tadi. Nak lari ke mana? Riba tapi ditukar dengan nama lain lah. Sehingga kalau terpaksa menggunakannya itu contoh lain lah. Terpaksa nak guna kan. Itu contoh lain lah. Jadi begitu dia kena berusaha untuk menjelaskan hutang tadi dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jangan terlajak. Terlajak dia kena bayar riba. Begitu. Seseorang yang suka berhutang akan menyebabkan dirinya suka menunda-nunda pembayaran. Walaupun dia ada duit, dia akan berlambat bayar. Ini perangai ada. Malah boleh menyebabkan kehilangan harta benda orang lain. Demi memperingatkan kesan buruk perbuatan ini, Rasulullah SAW telah bersabda, Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu. Sesiapa yang mengambil harta orang ramai, berhutang, yang dia berhutang lah, dan dia berhasrat melunaskannya, Allah pasti akan melunaskan hutangnya. Tengoklah kalau kita ni ada berhutang kan, kalau kita niat nak bayar hutang dan kita bayar hutang pun cepat-cepat. Kita bayar hutang, kita janji 5 tahun, kita bayar dalam tempoh 2 tahun ataupun setahun saja. Sebab kita mana nak laksanakan hutang tadi. Sebab apa? Sebab Allah yang membantu kita untuk melaksanakan hutang kita. Okay? Kalau kawan-kawan yang dia memang macam ni suka, kan, dia suka membayar hutang secepatnya sehingga dia menghabisnya secepat mungkin. Contohnya dia beli rumah. Dia terpaksa beli rumah, duduk. Jadi dia sepatutnya rumah tu lah masa 30 tahun ke 20 tahun ke. Tapi dia bayar hanya dalam tempoh 3 tahun ataupun 4 tahun sahaja rumah tadi. Dia settle lah bayaran. Alhamdulillah. Ada orang yang macam tu. Kenapa dia berhutang? Kerana niat nak melunaskan hutangnya. Manakala sesiapa yang ambil harta orang ramai ni berhutang dengan niat ingin merugikannya, dia niat memang tak nak bayar hutang pun, dan Allah pasti akan membinasakannya. Jadi kehidupan dia tetap susah. Kita tengok berapa ramai orang yang kita kata hidup dia susah kerana hutang tadi kan. Nampak zahir dia macam mewah. Hidup dia mewah kan. Sebab tu ada yang terjun bangunan, bunuh diri kan. Kerana pening kepala, serabut kepala dikelilingi hutang tadi kan. Terutamanya musim PKP ni. Orang kafir lah. Kalau orang Islam buat macam tu, memang tak tahulah Islam dia macam mana. Jadi mana dia kerja dengan gaji yang mahal. Kemudian bila berlaku kita panggil musim PKP ni kan. Jadi diberhentikan pekerjaan. Jadi bila tak ada kerja macam mana dia nak menyambung untuk bayar hutang dia. Beli kondo, beli kereta dan sebagainya. Jadi takut kan, buat pinjam alung dan sebagainya. Jadi serabut kepala dan sebagainya. Dia ingat jalan pintasnya adalah menghabiskan nyawa dia lah. Kan? Dia pun buka tingkap kondo yang ke tingkap, tak tahulah berapa puluhnya tingkap tu. Maka dia pun terjun dari situ, jatuh, mati. Maka yang selepasnya lebih teruk daripada yang sebelumnya lah. Mencipatkan diri masuk dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Tak masuk neraka lagi lah, tapi kena seksa dulu lah. Sebelum kena seksa dalam neraka, seksa dulu di alam barzakh. Na'udzubillah. Begitu yang berlakunya kan. Bunuh diri. Ya, ada yang meniaga restoran. Orang Melayu pun ada. Yang bunuh diri. Kat mana Terengganu yang kita baca dulu kan. Dia gantung diri dia kat restoran dia tu. Melayu bunuh diri. Jadi Melayu Muslim kan, Melayu kafir kita pun tak tahulah. Itu kita tak tahu tu dia dengan Allah
Ta'ala lah. Kita hukum yang zahir sajalah. Sebab bukan semua Melayu tu Muslim. Ada juga Melayu yang tak Muslim kafir kan. Macam tu lah. Begitu juga bangsa lain. Kan? Nah, ada juga yang Muslim dan banyak yang kafir. Gitu. Kemudian kebanyakan orang ramai memandang remeh masalah hutang piutang. Mereka menganggap ia termasuk perkara paling remeh. Padahal di sisi Allah Ta'ala, hutang piutang merupakan masalah paling besar. Bahkan walaupun seorang yang syahid akan memiliki beberapa keistimewaan yang besar, pahala yang berlipat ganda dan derajat yang tinggi, dia juga tidak terlepas dari urusan soal jawab tentang hutang piutangnya. Dalil yang menegaskan tentang perkara itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanallahi madza nuzzila min at-tashdid fasakatna wa fazi'na falamma kana min al-ghadi sa'altuhu ya Rasulullah ma hadha at-tashdid alladhi nuzzila faqala walladhi nafsi biyadihi لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. Maksudnya Maha Suci Allah betapa kerasnya apa yang peringatan yang diturunkan oleh Allah berkaitan hutang piutang. Demi Allah yang mana jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya seorang lelaki terbunuh di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan, lalu terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dihidupkan, kemudian kembali dan terbunuh kembali, sedangkan dia memiliki hutang, sesungguhnya dia pasti tidak akan dimasukkan ke syurga selagi tidak melunaskan hutangnya itu. Dia beratnya hutang tadilah. Ingat kita. Kalau kita ada hutang-hutang dengan siapa-siapa, ingat balik, maka kita selesaikan segera mungkin. Gitu. Setelah kita mengetahui perkara ini, apakah orang-orang yang memiliki hutang piutang masih tidak mengambil peduli atau memandang remeh masalah ini? Ini benda-benda yang kita perlu ambil perhatian lah, ya? Supaya kita tidak rugi di akhirat nanti. Yang ke-38 pula, makan harta haram. Ini di antara dosa ini pandang remeh, makan harta haram. Orang yang tidak takutkan Allah pasti tidak mengambil peduli daripada hartanya dan bagaimana ia digunakan. Ini orang yang tak bertakwa kepada Allah, yang tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Tak kisah dia makan harta haram ke halal ke apakah, dia tak kisah. Janji dia dapat harta dengan apa cara sekalipun. Kan? Main nombor ekor ke, main judi dan sebagainya, tak kisah. Kan? Menipu orang, scammer dan sebagainya. Kan? Macam sekarang ni kita menghadapi masalah scammer. Orang scammer ni ramai kan. Dia cerdik, dia pandai. Orang scammer ni bukan bodoh. Bukan kita kata tolol, tapi mereka orang yang bijak, pandai, yang mengetahui cara macam mana kan. Jadi nak guna komputer dan sebagainya, nak sedut duit orang daripada akaun orang lain kepada akaun dia dan sebagainya kan. Dia pandai. Kalau tidak, dia tak boleh nak call kita. Dia beritahu daripada pejabat hasil dalam negeri dan sebagainya. Ada yang beritahu kita daripada mahkamah, kita nak nak ambil tindakan apa semua tadi kan. Tapi kita pun tak bodoh juga. Sebab mahkamah telefon hari Sabtu Ahad, mahkamah buka pada hari Ahad, kan? Jadi di situ kita detect dia ni orang yang penipu lah, scammer ni. Dia pandai, kita pun kena pandai jugalah, kan? Ataupun dalam kita ambil kesempatan menasihati dia, berdakwah kepada dia, yang akhirnya dia meluat dengan kita, dia pun tutup lah handphone tadi. Gitu, scammer kan. Saya sendiri pun pernah kena 2-3 kali. Kan? Pernah kena dia kan. Tapi kita tak boleh lah nak ambil duit kita apa semua kan. Pertama, kita bukan ada duit pun, bukan banyak duit pun. Yang keduanya, kita boleh detect lah, tahu dia ni scammer ni, kita sekolahkan dia dulu. Tapi maknanya dia pun tak suka dengan kita nak sekolahkan dia pun tutup lah handphone tu. Macam-macam lah dia menyamar macam tu, macam ni kan. Tapi ada juga orang yang terkenal sampai berpuluh-puluh ribu, dapat dekat 12,000, 20,000 kan. Telah disedut oleh scammer. Tentulah. Dia tak takut. Dia ni tak takut pada Allah Ta'ala. Dia tak takut. Bila dia takut? Bila nampak dah roh keluar pada jasad dia, baru dia nampak. Seksa tadi baru takut macam tu. Tapi dah tak ada guna dah. Tak ada guna dah macam tu. Baik. Jadi apa yang difikirkannya siang dan malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya.
Walaupun harta itu dari sumber yang haram, sama ada hasil pencurian, rasuah, ghasab ni rampasan lah, kan? Pemalsuan, hasil jualan sesuatu yang haram, jual dadah, ganja, ais dan sebagainya. Kemudian kegiatan riba, memakan harta anak yatim atau hasil titik peluh daripada kerjaan yang haram. Seperti perdukunan, pelacuran, menyanyi, kan? Berlakon tambah lagi. Perbuatan pecah amanah daripada Baitul Mal umat Islam atau milik orang awam, mengambil harta orang lain secara paksa atau meminta di saat berkemampuan dan sebagainya. Ini harta-harta yang haram tadi kan. Ada orang yang suka mengumpulkan harta macam ni. Akhirnya dengan harta yang haram itulah dia makan, berpakaian, berkenderaan, mendirikan rumah, menyewakannya, melengkapkan keperluannya seperti perabot serta membesarkan perutnya dengan perkara-perkara yang haram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram itu maka nerakalah lebih utama baginya. Baik, pada hari kiamat dia akan ditanya mengenai hartanya. Dari mana ia diperolehi harta tersebut? Dan bagaimana dia menggunakannya? Di akhirat kelak dia pasti mengalami kerugian dan kebinasaan yang amat dahsyat. Ya Allah. Kan, jadi kalau kita orang yang takut bertakwa kepada Allah, takut pada hari kebangkitan, maka kita kena berhati-hatilah, berdoalah supaya Allah selamatkan kita daripada keadaan yang macam ni. Oleh itu orang yang memiliki harta dari perkara yang haram, dia hendaklah segera berlepas diri daripadanya. Kalau ada harta haram cepat-cepat kita tinggalkan harta. Kita bagi pada orang lain, kan? Walaupun kita bagi itu tak ada pahala apa lah. Kita bagi itu bukan pahala pada kita, tak ada pahala apa. Kita sebab bukan milik kita pun, kan? Kita bagi, tengok ada orang miskin dan ambil lah ni, kan? Ambil sekali yang kereta dengan geran, terkejut orang tu, kan? Ambil lah. Jadi orang tu pun terkejut. Terima kasih kita. Terima kasih pun tak ada apa-apa pun kat kita, bukan ada pahala. Sebab dia adalah harta yang haram, bukan milik kita. Janganlah kita pergi benam dalam laut pula ataupun dalam sungai ke apa. Ini kereta ni beli duit haram, maka kita pun tolak masuk dalam gaung. Tak, jangan macam tu. Bagi ke orang lain lah. Bagi orang yang memerlukan, maknanya bukan sedekah. Tak ada pahala apa kat kita. Kita bagi itu kenapa? Kita nak menjauhkan dia daripada kita tadi. Kan? Dia kena berlepas diri daripadanya. Berlepas diri daripada kereta tadi ke, motor tadi ke, ataupun rumah tu. Rumah tu bukan daripada duit yang halal umpamanya. Duit beli nombor ekor, kan, berjudi dan sebagainya, dia beli rumah besar, juta ringgit. Kan? Baru dia insaf sedar, macam mana nak duduk lagi kat rumah tu? Tak. Kan? Nak robohkan rumah tu tak? Cari siapa yang nampak perlu, bagi je lah. Sekali dengan gerai rumah dan sebagainya. Ni bukan hak saya ambil. Kan? Terkejut orang tu lah, mesti terkejutnya. Macam mana boleh dapat rumah ni kan? Begitu. Padahal kita tak ada pahala pun. Sebab apa? Sebab bukan hak kita. Daripada hak yang haram tadi lah. Bukan maksud dia suruh kita pergi robohkan rumah tu, hancurkan dia dan sebagainya. Tak. Tak. Kan dia suruh macam tu. Macam lah wang riba lah, wang riba. Wang riba kan. Duit riba dalam bank kita dan sebagainya. Kita ambil. Kita bagi ke orang tu ataupun kita beli batu, kita buat jalan dan sebagainya. Kita tak ada pahala apa pun. Tak ada pahala apa. Orang lalu jalan tu kan sampai hari kiamat pun kita tak ada pahala apa. Sebab bukan duit kita. Gitu. Daripada hasil yang haram tadi. Jika harta itu merupakan hak milik orang lain, dia hendaklah segera mengembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau harta milik orang, dia kena bagi balik cepat-cepat. Dan segera memohon maaf. Kena minta maaf awal sebelum datangnya hari yang mana hutang piutang tidak lagi boleh dibayar dengan wang ringgit, tetapi dibayar dengan pahala atau dosa. Itu dia. Kita kena ingatlah. Kemudian yang ke-39-nya minum arak. Ni dosa besar lah. Ni dosa besar. Ummul khaba'ith kan. Tapi orang pandang remeh kan. Orang pandang remeh. Jadi ada kawan-kawan cerita macam tu kan. Ada orang yang jenis dia solat tak tinggal. Dia semayang tak tinggal. Tapi arak dia tak tinggal. Ada tak? Ada. Kan? Jadi kawan dia cakap, kita ni masuk waktu ni kena semayang ni. Solat ni. Jadi solat. Kan? Lepas solat, minum bir. Kan? Lepas solat, minum wine.
minum. Okay, minum arak. Tak tahulah, dia kata mungkin dia kata aku minum sikit tak mabuk pun. Sikit ke banyak ke, nama tu arak, maka haram. Haram. Dosa besar. Umul khaba'ith, ibu segala kejahatan ni arak. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, hanya sanya arak dan judi, wal ansabu, pemujaan berhala, wal azlamu rijsun min amali syaitan, dan judi dan berhala, mengundi nasib dan judi kan. Azlam maksudnya mengundi nasib, dia kata dengan menggunakan anak-anak panah semuanya kotorlah. Arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan anak-anak panah adalah daripada pekerjaan syaitan, maka hendaklah kamu menjauhinya, semoga kamu semua mendapat kejayaan. Kata Allah. Baik, perintah maknanya agar menjauhi sesuatu termasuk salah satu dalil paling kuat untuk mengharam sesuatu. Apatah lagi pengharaman arak. Sebagaimana tersebut pada ayat di atas, bertepatan dengan pengharaman berhala-berhala, iaitu Tuhan bagi golongan kafir, dan dijadikan patung-patung sembahan mereka. Itu dia. Oleh itu tidak ada alasan lagi bagi golongan ini untuk berdalil kononnya Al-Quran tidak pernah menyatakan pengharaman arak. Itu dia. Malah ia hanya memerintahkan agar menjauhinya saja. Jahat dia ni kan, dia bertakwil macam tu. Quran ni kan, dia suruh jauh ya, bukan dia haram pun. Itu dia. Terdapat di dalam sunnah bahawa Nabi SAW telah memberikan ancaman keras terhadap peminum arak, sebagaimana diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di dalam sebuah hadis marfu'. Sabdanya, inna 'ala Allah ta'ala ahdan liman yashrabul muskira an yusqiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'araqa ahli an-nar aw usarati ahli an-nar. Usarata ahli an-nar. Maksudnya sesungguhnya Allah menaruh janji bagi peminum arak, dia akan memberinya minum dari tinatul khabal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah yang dimaksudkan dengan tinatul khabal? Jawab baginda, peluh ahli neraka atau cairan kotor yang keluar daripada tubuh penghuni neraka. Itu dia. Inilah minuman mereka, orang yang minum arak di dunia ni. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis marfu' Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, man mata mudminu khamrin laqiyallaha wa huwa ka'abidi wathanin. Sesiapa yang meninggal sebagai peminum arak, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala. Itu dia. Wah. Di zaman kini jenis minuman keras atau arak bermacam-macam rupa. Dia malah ni pengguna arak timah lah macam-macam kan. Baru ni kan dia heboh pasal tu pula. Allahu Akbar. Lepas ni macam-macam lah lepas buat. Tapi kita kata kan, peminum arak ni pun ramai juga. Daripada orang-orang yang besar-besar ni kan. Kita tak tuduh lah siapa-siapa. Besar-besar je lah orang jenis pakai bangkat lah. Yang soleh pun ada juga. Begitu. Macam orang awam lah. Orang soleh pun ada. Kan? Jenis kaki jahat pun ada juga. Cuma dia tak mampu nak beli arak yang mahal-mahal lah. Dia minum hak murah-murah. Kan? Dia rebus ketom ke apa ke, bagi banyak sikit dan sebagainya. Dia buat bagi pening sikit, buat ubat nyamuk dan sebagainya ke apa ke, buat batuk ke, Coca-Cola ke apa ke.
Dia gaul-gaul campur-campur jadilah arak, dia boleh minum. Di zaman ini jenis minuman keras atau arak bermacam-macam rupa. Begitu juga nama-namanya terlalu banyak, sama ada menggunakan nama tempatan atau menggunakan jenama negara luar. Negara luar lah. Antaranya bir, kan? Whisky, alkohol, vodka, arak, Carlsberg, Tiger dan lain-lain lagi. Ni maknanya ni mungkin penterjemah ni aku tulis kot, kan? Kalau kita kata kan dia arak Carlsberg pasal tak tahulah. Kan benda ni ada dalam apa nama Syekh tu tulis ke apa ke, wallahu taala alam lah. Perkataan Tiger ni kan. ni arak di kedai-kedai apa Speedmart ke kedai 99 tu kan ada jual ni. Itu bahaya maknanya kan. Kedai-kedai yang jual arak ni maknanya kalau bolehnya anak-anak kita jangan bekerja di situ lah. Jangan bekerja di situ. Kan? Kerja di tempat yang tak menjual arak tadi. Begitu juga kita nasihatkan kepada pilot ke, kita nasihatkan kepada pramugari ke. Kan? Kamu kerja tu okey lah. Tapi pakaian kamu kena jagalah. Macam kita kata mas punya kapal terbang mas tu kan. Depa ni teruk lagi. Kan? Dengan pakaian pramugari ni, pakaian entah pakaian macam mana. Yang pakaian yang ketat, sendat kan. Lepas tu pula duk surung apa nama botol arak tadi kan. Kepada penumpang-penumpang kapal dalam kenderaan dalam kapal terbang tadi. Kerja-kerja yang macam tu, kerja-kerja yang berdosa lah. Kerja berdosa. Jadi sampai sekali pilot termasuk kan? Pilot sekali lah termasuk. Kan? Pilot mana nak defend diri kalau kan? Jadi mana dia kena cari kapal terbang yang tak ada jual arak, dia kerja di situ walaupun gaji murah, insya-Allah berkat. Kan? Kalau emas ni depa ni tak tahulah. Nama je kapal terbang Malaysia. Kan? Malaysia kita maknanya kita pemerintah kita orang Islam. Tapi memang arak tu jadi Islam ke apa ke? Kan? Payah sangat ke nak cancel, nak delete kan jual arak tu daripada kapal terbang tadi? Payah sangat ke? Awak orang tak naik kapal terbang kalau tak ada arak. Kan? Orang dahaga orang minum lah air lain. Nak minum arak dia turunlah orang kapal tadi daripada kapal terbang. Untuk carilah arak kan? Kenapa jadi bodoh sangat orang Islam ni macam tu kan? Orang Islam mengaku Islam. Kan? Tapi ada kapal terbang jual arak. Dia terpaksa lah. Pilot pun terpaksa jugalah bekerja. Dia nak cari kerja lain dia tak mau dah. Padahal di sana ada kapal terbang yang apa nama kita kata syarikat penerbangan yang tidak menjual arak. Kan? Ada. Bukan tak ada. Carilah syarikat penerbangan macam tu. Tinggalkan syarikat penerbangan yang jual arak tadi. Ya, kenapa? Kerana agama kita. Kita tinggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Allah akan gantikan dengan lebih baik daripadanya. Itulah dia. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita lah daripada fitnah keburukan dunia ni kan. Yang macam-macam kan. Kerana harta, duit, gaji ni orang sanggup buat macam-macam lah. Dia sanggup buat macam-macam. Itu kerja yang memudaratkan diri sendiri. Macam kerja bank lah. Kerja bank. Kan? Paksa kira riba dan sebagainya kan. Gitu. Dia pun hidup dia pagi-pagi pun kalau orang ada iman dia tak seronok dah. Dia tak seronok lah hidup dia tadi kan. Dia sanggup. Akhirnya dia nekat untuk berhenti kerja bank dan kerja lain yang akan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan dia. Begitu. Baik. Apatah lagi telah muncul di zaman kini satu golongan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Demi Allah akan ada satu golongan daripada umatku yang meminum arak tetapi mereka namakan arak itu dengan nama-nama lain. Tukar nama. Kan? Dia tak nama arak lah, tapi nama macam-macam lah. Gitu. Golongan ini tidak menamakannya sebagai arak, tetapi mereka namakan minuman sebagai minuman jiwa. Kan? Minuman penyegar jiwa, pemberi tenaga untuk menipu dan memperdaya manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Maksudnya mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya memperdaya diri mereka sendiri tanpa mereka sedari. Ya? Syariat Islam telah memberikan definisi terbaik tentang khamar. Hingga mampu menjelaskan pertikaian berkaitan khamar dan menangkis tipu daya, fitnah,
dan permainan yang dibuat oleh golongan yang tidak takut kepada Allah. Definisi khamar itu telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu arak. Tak kira lah apa benda nama pun. Bila mabuk dia itu arak. Dan setiap arak yang mabuk itu, setiap yang mabuk itu adalah haram. Tak kira lah. Ya, buat apa pun tapi dia mabuk. Maka dia nama dia arak. Dan yang mabuk itu adalah haram. Ini riwayat Muslim. Selain itu terdapat juga di dalam kitab Sahih Abu Dawud yang berbunyi, bahawa Nabi SAW bersabda, "Wa ma askara minhu al-farqu famil'ul kaf'i." Ya, "Wa ma askara minhu al-farqu famil'ul kaffi minhu haramun." Ya. Sesuatu yang banyak jika memabukkan sudah tentu. Sudah tentu apa? Sudah tentu haram lah. Sedikit juga walaupun secedok. Kan? Secedok ni setapak tangan. Diharamkan. Bukan makna kurang dari tapak tangan boleh. Bukan makna di satu sudu boleh. Tak boleh. Walaupun satu sudu. Walaupun setitik juga diharamkan. Justru setiap sesuatu yang boleh merosakkan akal dan memabukkan hukumnya haram. Sama ada sedikit atau banyak. Dan apa jua jenama yang diberikan. Ini kerana hakikat minuman itu tetap satu. Dan hukumnya juga telah diketahui umum. Malah Nabi SAW juga telah memberi amaran keras terhadap peminum arak dengan bersabda, "Man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in mata dakhala an-nara fa in taba Allahu alayhi wa in 'ada fa shariba fa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in mata dakhala an-nara fa in taba Allahu alayhi وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة آل النار. Masuk hadis ni. Sesiapa yang meminum arak lalu mabuk, solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika dalam keadaan itu, ingat lafaz hadis. Sesiapa yang minum arak lalu mabuk, bukan bermakna orang minum arak tak mabuk, boleh. Bukan macam tu maksud dia. Setengah orang mungkin dia guna falsafah dan falsampah tadi. Dia kata ni Nabi kata tak mabuk. Kalau tak mabuk tentu boleh. Ni falsampah. Ni mana tafsir ikut kepala otak dia yang salah. Siapa yang minum arak lalu mabuk, tak mabuk berkena juga. Solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika dalam keadaan itu dia meninggal, pasti dia akan dimasukkan ke neraka. Tetapi jika dia bertaubat, Allah akan pasti terima taubatnya. Sekiranya dia kembali meminum arak lalu mabuk, solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika dia meninggal, dia akan dimasukkan ke neraka. Tetapi jika dia bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya. 2 kali dah. Sekiranya dia kembali minum arak lalu mabuk, solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika dia meninggal, dia akan dimasukkan ke neraka. Tetapi dia bertaubat. Jika tu Allah pasti akan menerima taubatnya 3 kali lah. Jika dia masih minum arak, sudah menjadi hak Allah untuk memberi dia minum minuman radaghatul khabal pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan radaghatul khabal?" Jawab baginda, peluh ahli neraka atau cairan kotor yang keluar daripada tubuh ahli neraka tadi. Itulah minuman mereka, orang yang peminum arak yang tidak bertaubat, tak sempat bertaubat, kan? Bila mereka mati. Sekiranya hadis di atas memberi gambaran sebegitu bagi golongan peminum arak, bagaimana pula gambaran keadaan orang yang melakukan perbuatan yang lebih teruk dan berbahaya daripada itu seperti penghisap dadah, candu dan sebagainya. Yang ke-40, menggunakan bekas emas atau perak. Di zaman globalisasi ini, setiap kedai peralatan dan barangan perhiasan menjual beraneka jenis perkakas yang diperbuat daripada emas dan perak. Ada juga sebahagian perkakas hanya disalut dengan emas dan perak. Malah kelihatan semua itu begitu gah. Terdapat dalam rumah-rumah orang-orang kaya atau di hotel-hotel mewah. Selain itu, perkakas emas dan perak memiliki nilai harga dan kualiti tersendiri. Apatah lagi jika ingin dihadiahkan kepada seseorang seperti cenderamata ketika menghadiri majlis-majlis kerajaan. Semua perkara yang dinyatakan di atas hukumnya haram menurut syariat.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah memberi ancaman keras terhadap golongan ini sebagaimana sabdanya, Innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatil fiddati wadh dhahabi innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Maksudnya orang-orang yang makan dan minum menggunakan bekas yang diperbuat daripada perak atau emas, sebenarnya telah menggelegakkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ketetapan hukum di atas meliputi perabot dan perkakas dapur seperti pinggan, mangkuk, pisau, gelas, sudu dan sebagainya. Ya. Termasuk juga perkakas yang digunakan untuk menyediakan untuk tetamu. Ketika menyediakan untuk tetamu di majlis kerajaan dan sebagainya yang dibuat daripada emas atau perak, masuk juga haram tadi. Ada setengah individu berkata, kami tidak menggunakan bekas-bekas itu semua, tapi kami hanya menyimpannya dalam almari sebagai perhiasan. Menurut Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, perbuatan seperti itu juga tidak diharuskan, yakni diharamkanlah. Sebagai mencegah, cara mencegah dari digunakan oleh orang lain kelak. Nanti kita lepas kita mati, kan, mungkin waris kita dia akan ambil guna kerana kejahilan dia. Kita pun tanggung dosa juga. Maka dia panggil sadduz zara'i', dan tutup pintu tadi sebelum berlaku. Ini dia. Ini perkara-perkara yang diharamkan kan, yang kita baca tadi. Kemudian yang seterusnya, persaksian palsu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 30-31, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. Oleh itu jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala dan jauhilah perkataan dusta yang cakap bohong. Amalkanlah perintah-perintah itu dengan tulus ikhlas kepada Allah serta tidak mensekutukannya, tidak mensekutukan sesuatu pun dengannya. Ini persaksian palsu kan. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakrah, daripada ayahnya, ini Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi kata 3 kali. Kan? Maukah kamu semua aku ceritakan kepada kamu semua tentang sebesar-besar dosa? Nabi kata 3 kali. Qalu qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat pun berkata, kami menjawab, silakan ya Rasulullah, silakan. Qala al-isyraku billahi. Kata Nabi SAW, yang pertamanya adalah menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan menerhakai ibu bapa. Oh, ni ramai anak derhaka ni, ramai sangatlah. Kan? Anak derhaka ni ramai, illa man rahimar rabbuk. Kan? Kecuali siapa yang Tuhanmu rahmati. Kan anak derhaka ni kan. Derhaka pada mak, derhaka pada ayah. Allahu akbar, ramai. Kita berdoa kepada Allah supaya jangan kita ni jadi anak derhaka lah kan. Gitu. Bukan payah jadi anak derhaka, senang ya. Mak suruh apa tak usah buat. Tu derhaka lah. Mak kata balik lah rumah, mai lah rumah, mak dah tak larat ni, tolonglah balik lah Ustaz, sekejap balik. Oh saya sibuk lah mak, kerja banyak lah, bertimbun-timbun kerja kat office, tak boleh lah mak, tak apalah. Tengoklah minggu depan ke 2-3 minggu lagi mak saya balik. Allah. Ini ciri-ciri anak yang derhaka. Ayah dia kata baliklah. Bila nak balik? Kan, aku duduk seorang-seorang ni. Kan, siapa pun tak ada rumah ni. Jadi itulah, baliklah sekali-sekala, tak boleh ke? Kan? Oh, saya tak boleh balik lah Pak. InsyaAllah lah 2 tahun lagi saya balik lah. Padahal bukan jauh pun. Duduk lintas negeri lah. Berentas negeri. Kan? PKP pun dah dibenarkan balik. Balik je lah tengok pak kita, mak kita. Kan? Balik bagi mereka seronok bukan ada apa pun. Mereka bukan nak duit kita pun. Mak pak kita ni bukan nak duit kita, bukan nak harta kita. Mereka nak tengok muka kita. Mereka nak dengar suara kita. Okay? Jadi kita kena balik. Bila kita balik, Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan pekerjaan kita akan jadi mudah. Kan? Dan kita minta mak ayah kita doakan pekerjaan kita ni supaya jadi mudah dan senang. Maka insya-Allah
keberkatan doa mak ayah tadi kan. Allah Taala akan makbulkan doa depa, kita akan dapat kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita berdoa supaya kita jadi anak yang soleh. Ya, huquq al-walidain. Wa jalasa muttaki'an. Nabi SAW duduk dalam keadaan bertelekan. Bertelekan ke berteleku kan, duduk macam tu, menyengging macam tu kan. Duduk menyengging tu. Gitu. Nabi kata tu. 3 kali Nabi kata, lepas tu Nabi bangkit duduk pula. Nabi duduk. SAW. Ala wa qawla zur. Kan? Nabi kata, ketahuilah. Lagi Nabi kata, perkataan yang dusta. Ucapan yang dusta. Saja. Ya? Persaksian yang palsu. Qaul zur. Qala, kata sahabat, fama zala yukarriruha, maka Nabi SAW pun ulang-ulangi sehinggalah kami berkata, laitahu sakat, alangkah baiknya kalau Nabi berhenti, kami faham dah. Dan Nabi ulang satu. Qaul zur. Sampai sahabat kata, Rasulullah, kan, alangkah baiknya cukuplah Rasulullah, berhentilah, kami dah faham dah, kami dah tahu dah. Ya. Berulang kali baginda memperingatkan tentang dosa persaksian palsu itu kerana kebanyakan orang meremehkannya. Di samping itu banyak kesan buruk hasil persaksian palsu seperti timbulnya permusuhan, dengki dan sebagainya. Selain itu juga dia mengakibatkan berbagai-bagai kerosakan di atas muka bumi. Berapa ramai orang kehilangan hak mereka disebabkan persaksian palsu. Berapa banyak penganiayaan berlaku terpaksa diterima oleh golongan yang tidak berdosa disebabkan persaksian palsu. Termasuk seorang yang tidak mendapat haknya. Sama juga seperti perbuatan menasabkan keturunan, ya, kepada bukan nasabnya. Semua itu berpunca daripada persaksian palsu. Termasuk kategori memandang remeh perkara-perkara berkaitan persaksian ini, sebagaimana berlaku di mahkamah-mahkamah yang meminta seseorang menjadi saksi palsu sambil berkata, jadilah saksiku kali ini dan kemudian aku akan menjadi saksi bagi engkau pula. Kan? Baik. Sudah. Lalu lelaki itu sanggup memberikan persaksian palsu atas perkara yang dia sendiri tidak mengetahui kebenarannya. Umpamanya, seseorang menjadi saksi tentang pemilikan tanah, rumah atau pembelaan diri di mahkamah. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan orang itu kecuali hanya di mahkamah atau di lobi hotel. Inilah satu pendustaan paling besar. Sepatutnya semua persaksian itu hendaklah berdasarkan saranan Allah Ta'ala. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak akan menjadi saksi terhadapnya melainkan terhadap apa yang kami ketahui. Kemudian yang ke-42, di antara perkara yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia adalah mendengar muzik. Ini sangat berluasa di kalangan masyarakat kita. Ya, dengar muzik. Tapi ada fatwa kata dengar muzik tak lalai tak apa. Dengar saja tapi tak lalai. Bolehkah dengar tak lalai? Itu masalah dia. Kan? Jadi kesimpulan dia, muzik ni melalaikan dan dia diharamkan. Sama-samalah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi lah bacaan kitab ni jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.